ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan adinda saya, anak-anak saya selaku imam muda untuk imam tarawih kita, saf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa kepada kita punya Bilal, muazzin kita, muazzin salat dan juga bila tarawih, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu tak biasa ramai. Selalu saya bagi tazkirah dalam 10 orang. Di malam ni ramai itu yang saya bimbang sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah ini sebenarnya yang disampaikan oleh saya dan ustaz-ustaz yang sebelumnya pun dan ustaz-ustaz yang akan datang. Kalau kita amati balik, kebanyakannya copy and paste. Copy and paste, ambil apa yang ada di dalam kitab, apa yang disampaikan oleh para sahabat, apa yang diterima daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam pun baca ayat Quran sama je. Tahun lepas dia baca dah, tahun ni baca lagi ayat yang sama. Sebab semuanya copy and paste. Jadi kalau kita membawa dalam kehidupan kita satu kaedah copy and paste dengan cara yang betul, maka insya-Allah dia akan membina kekuatan diri dan akan membina apa yang kita harapkan melalui puasa yang kita nak lalui ini. Ramai juga orang yang buat copy and paste bila mana dia lihat sesuatu yang diviralkan di laman sosial. Copy and paste bagi walhal dia tidak merujuk terlebih dahulu. Sama ada yang di copy and paste itu, yang diulang cetak itu adalah sesuatu yang datangnya daripada kebenaran ataupun yang merupakan satu fitnah yang diada-adakan. Tetapi apabila kita mengambil sesuatu yang datangnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Al-Quran, tuan-tuan, copy and paste-nya tetap akan memberi kesan yang sangat baik. Maka sebab itulah bila datang Ramadan, orang takkan lupa untuk membacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sama, mana ustaz datang baca ayat tu puasa. Dalam ayat puasa ini tuan-tuan, yang kita puasa ni ada sandarannya kerana dia ada suatu yang didalilkan dalam Al-Quran, ayat yang telah dibacakan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Cuma menjadi persoalannya, kita berpuasa ni sebenarnya apa yang kita nak cari? Nak cari baju raya ke? Bila dah sampai Syawal, ibu-ibu, ya, saya banyak berjasa ni, ya, masak sahur lah apa semua, kejut abang tidur macam nak mampus lagi dah. Saya yang dah kejut bangun awal, ya, takkan tak ada baju raya baru. Adakah kita puasa kerana cari baju raya? Kalau standard puasa kerana nak cari baju, nak cari duit, baru standard anak-anak kita. Anak saya dah kira dah, ya, ni dah 7 hari ya, sehari RM5, RM35 dah duit raya saya. Tak apalah standard budak darjah 2. Tuan-tuan bukan standard itu, tuan-tuan ni penghuni syurga pula. Jadi kita berpuasa ini, yang kita nak cari apa? Yang disebut oleh Allah, la'allakum tattaqun, beroleh takwa. Tetapi apa yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti? Imam As-Suyuti menyebutkan kalimah la'alla. Apabila ayat Al-Quran menyebutkan sesuatu ganjaran, sesuatu yang kita nak cari, tetapi di hadapannya itu ada kalimah moga-moga, mudah-mudahan, seperti mana yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, yang diletakkan di hadapan takwa itu adalah la'allakum tattaqun. Maka berkata Imam As-Suyuti bahawa kalimah la'allakum tattaqun itu nak menunjukkan bahawa sesuatu harapan, sesuatu yang kita idamkan itu takkan kita dapat, takkan kita perolehi, melainkan perlu adanya usaha di sana. Usahanya perlu ada. Tak ada usaha tak dapat.
Kalau sekadar kita puasa, memang ayat Al-Quran sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Berapa ramai orang yang puasa tetapi tidak memperoleh takwa. Takwa itu apa? Takharrub ila Allah. Hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lepas daripada Ramadan, yang KTM masih jadi ahli KTM kuda tutu dan Magnum. Yang masuk persatuan membawang, meneruskan persatuan membawangnya selepas Ramadan. Di mana takwanya itu? Maka sebab itu kata Imam As-Suyuti, untuk mendapat takwa tadi, maka perlunya ada usaha. Jadi dalam Ramadan itu kita kena berusaha, baru boleh dapat yang kita nak itu, takwa. Bila mana kita dapat takwa, maka barulah kita perolehi akan redha Allah, syurga Allah. Istilahnya kalau kita masuk Ramadan sekadar puasa, macam ada sebahagian ustaz-ustaz dah sebut banyak dah. Kita sambut Ramadan seolah-olah kita sambut puasa ni sebagai satu adat. Tak puasa malu kat kawan, nak makan bubur lambuk yang Pak Din buat, lagi dia kata, kau tak puasa, kau lagi dulu pada aku pula. Jadi kita pun puasa. Macam adat sahaja. Samalah standard kita kalau kita menjadi pemain bola, dah dinobatkan sebagai player bola sepak, ditolak masuk padang. Pakai sarung, dah jersey, pakai cantik, boot semua dah ada. Dia keduk berlari kat dalam padang. Bola tak pergi cari. Macam mana dia nak shoot bola itu masuk gol? Bagaimana nak mendapat kemenangan? Kalau sekadar duduk berlari ke tepi padang, pakai jersey dah. Kawan kat belakang yang duduk kat stadium menjerit, bodoh engkau. Kalau aku duduk dalam, dah lama aku buat. Diberi peluang berada di dalam padang bola tetapi tidak mencari bola untuk shootkan, jaringkan bola ke dalam gol untuk mencari kemenangan. Begitulah perbandingan orang yang berada di dalam Ramadan. Dan berada dalam Ramadan tetapi tidak berusaha ke arah nak mendapatkan goal setting yang telah Allah tentukan, la'allakum tattaqun, iaitu takwa, takharrub ila Allah. Kita tak cari. Ingat, tunggu je lah Allah bagi. Memanglah Allah bagi. Tapi standardnya tak sama dengan orang yang berusaha. Maka sebab itu, kita kena mencari sesuatu dalam Ramadan ini untuk kita mendapat apa yang Allah janjikan. Bagaimana kita nak cari dan usaha yang perlu dibuat? Maka Nabi mengajar kepada para sahabat. Banyak kaedah-kaedahnya Nabi ajar. Pertama sekali, apa yang kita perlu buat iaitu memperbanyakkan solat. Memperbanyakkan solat. Solat kita satu hari 5 waktu. Bukan suruh jadikan 6 waktu, 7 waktu. 5 yang ada pun terkiar-kiar nak buat dah. Memperbanyakkan solat iaitu pertama sekali, siapa yang solatnya sebelum ini tak cukup penuh kalau 5 waktu. Ramai di kalangan kita ahli sunat. Ahli sunat ramai. Kita penuh datang solat sunat tarawih, solat sunat Aidilfitri. Semua penuh. Tapi bila yang wajib kita tak datang. Mulai sekarang untuk dapatkan takharrub ila Allah, dekat diri kita kepada Allah dan dapat nilai takwa yang sebenar, kita perbanyakkan solat, iaitu dengan kita penuhkan 5 waktu, jangan ada yang tertinggal. Buat jadual, schedule, tampal dekat rumah. Macam mana kalau tuan-tuan tengok di tempat-tempat kerja kita, kadang-kadang kita nak masuk tandas tu tuan-tuan, masuk tandas tempat kerja tu kadang-kadang ada satu schedule ditampal di dinding tandas. Tujuannya apa? Cleaner tu masuk buat kerja, dia kena tick. Tick bahawa dia dah masuk cuci. Dia dah masuk cuci tandas. Dia dah masuk cuci sinki. Dia tanda di situ. Itu baru cuci tandas. Kita ni buat ibadah. Untuk memperbetulkan amalan kita, buat satu schedule, tampal dekat dinding rumah. Hari ni solat subuh, Alhamdulillah aku selesai. Anak 9 orang, 9 semua selesai. Alhamdulillah. Perbanyakkan solat. Bukan sekadar solat yang fardu, malah ditambah pula dengan solat-solat sunat yang lain. Banyak solat-solat sunat yang ada, maka kita hidupkan solat-solat sunat itu dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, jangan meninggalkan solat sunat tarawih, walaupun namanya tarawih. Ada orang kata, ya nama solat sunat tarawih ikut suka lah, nak buat-buat lah. Tak nak buat tak apa, ya memang betul namanya solat sunat tarawih. Tetapi kalau kita buat perbandingan, kenapa baginda Nabi SAW menganjurkan kita buat solat tarawih ini lepas isyak kita dah buat.
Sedangkan solat tahajud boleh tidur dulu, bangun pukul 2-3 pagi. Solat taubat, bangun 2/3 malam. Solat hajat 2/3 malam boleh. Solat duha pukul 10 pagi besok boleh buat. Tetapi kenapa solat tarawih lepas isyak saja Rasulullah dah anjurkan boleh laksana? Nak tunjukkan beri pentingnya solat tarawih ini supaya jangan kita abaikan. Dalam masa kita bertenaga lepas berbuka puasa, maka lakukan solat ini. Jangan sampai kita kecundang, kita abaikan kerana ganjarannya sangat besar. Dan dalam menunaikan solat sunat tarawih ini tuan-tuan, saya kira tuan-tuan pun pernah dengar hadis yang telah dibacakan, yang disebut oleh daripada Abu Zar Al-Ghafiri tentang bagaimana metodologi kaedah untuk salat sunat tarawih. Dia kena bersama dengan imam. Bersama dengan imam bila mana imam mula mengangkat takbir Allahu Akbar, rakaat yang pertama imam salat sunat tarawih, kita pun bangun solat sama. Sehinggalah imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang mana? Salam solat sunat witir. Sehingga selesai imam solat witir, kita pun bersama dengan imam. Maka kata baginda Nabi SAW, Allah akan mencatatkan bagi diri dia itu ganjaran pahala sebagaimana dia beribadah sepanjang malam. Kita tak mampu, kadang-kadang ustaz pun kadang-kadang orang katakan terbabas juga. Bukan setakat terbabas, nak bangun baca Quran, nak bangun solat tahajud, kadang-kadang terbabas. Sahur pun kadang-kadang terbabas. Jaga-jaga orang dah azan dah, tak sempat baca Quran, tak sempat sembahyang tahajud. Tetapi bila mana kita sempat malam tadi bersama dengan imam, sehingga selesai imam sembahyang sunat witir, kita bersama dengan imam, maka kita mendapat ganjaran pahala menghidupkan sepanjang malam. Amat rugi bagi mereka yang bila Pak Imam bangun nak menunaikan salat sunat witir, sebab sini buat 8. Bangun nak tunaikan 2 rakaat lagi untuk genapkan 10, tetapi 2 rakaat itu adalah sembahyang sunat witir. Dia pun bangun juga, tapi bukan bangun ikut Pak Imam, bangun cari kasut lari keluar. Lebih malang lagi kalau tempat-tempat macam masjid yang buat 20, surau-surau yang buat 20 lagi lah. Pak Imam buat 8, masuk yang ke-10 hilang. Yang tinggal otai-otai yang masih lagi bertenaga. Otai yang masih berdosa masih tak datang juga lah. Jadi kita harapkan tuan-tuan, sebab tu dalam ibadah ini tuan-tuan kena ada ilmu, supaya kita tidak orang katakan pakai main ikut-ikutan. Dalam amalan kita kena ada ilmu, sebab Nabi pernah menyebutkan bahawa kecelakaan bagi orang yang tidak mengerti, tidak memahami. Wailul liman la ya'lamu. Satu kecelakaan kata Nabi bagi orang yang tak mengerti. Tetapi amat malang lagi, wa wailun kata Nabi, lagi mendapat kecelakaan siapa yang mengerti tetapi tidak beramal. Kita banyak dah tentang amalan-amalan, kita banyak benda dah kita tahu tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita buat, orang katakan lepaskan begitu saja. Kita boleh tengok benda-benda lain, kita boleh buat kan orang katakan perbandingan, tapi bila ibadah kita tak buat perbandingan untuk diri kita. Pagi tadi saya pergi kuliah subuh pukul 4 pagi. Lalu dah ada dah kawan-kawan kita yang berbasikal. Minta maaf lah kalau ada sini geng yang berbasikal tu. Ada dah saya tengok geng berbasikal. Kita balik daripada solat subuh, imam kuliah subuh di Ampang, lalu jalan bukit, jalan Uluyam. Dah kawan-kawan panjat bukit, kayuh basikal larat. Kereta saya aku semput naik bukit tu. Dia kayuh selambanya, tenaga sungguh. Alhamdulillah lah kacang cap tangan. Tapi kenapa kita mampu kayuh basikal tapi kita tak mampu nak baca Al-Quran? Kayuh basikal perlu tenaga yang banyak. Al-Quran tak banyak mana pun, tapi dia tak mampu. Bila kita kata, kuat semua bang, kayuh basikal, bulan puasa kayuh basikal. Bang, dia kata ni sikit bang, ni kayuh basikal aja. Zaman Nabi dulu pergi perang bang, dia mengajar kita. Dia tak tahu kita pun ustaz. Buat tak tahu, kita buat bodoh je lah. Buat macam mana? Zaman Nabi dulu orang pergi perang tu. Dia kata, iyalah betul lah. Tapi rasa-rasanya kalau baca Quran rasa tak seteruk ni. Yang tu tak boleh buat pula.
Ini yang kadang-kadang kita rasa sayang sangat. Dalam kehidupan kita boleh buat benda yang kadang-kadang memerlukan tenaga yang lebih, tapi dalam ibadah kita tak nampak apa yang Allah sediakan. Sebab itu Ramadan ni tuan-tuan banyak ruang yang Allah beri. Tuan-tuan sedar atau tidak, tuan-tuan boleh perhatikan, amati balik. Bagi orang yang bekerja, hari-hari dia keluar pergi bekerja. Bulan puasa pun bekerja, bulan tak puasa pun kena kerja. Tapi bila bulan puasa, bila dia pergi bekerja, jalan kita nampak sedikit lengan. Padahal orang pergi kerja juga. Masuk pejabat sama juga. Tapi agak orang katakan Allah berikan ketenangan mudah bagi kita. Maka sebab itulah kita kena faham bahawa dalam kehidupan ini yang kita nak cari itu adalah redha Allah. Allah yang akan berikan ketenangan kepada kita dan Allah lah yang akan memberikan kegusaran dalam kehidupan kita. Maka dalam kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala ini, banyak benda yang kita kena buat, terutama sekali macam kita sebut tadilah Iqra'ul Quran. Sebab Nabi dah sebut dah dalam Ramadan ni jangan lepaskan ruang untuk kita membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Cuma tadarus ni minta maaf lah kalau di sini pun dah buat, ibu-ibu dah buat, kena tengok balik dah, perbetulkan balik. Kalau yang ada kesilapan, kerana ada 1-2 tempat saya pergi tengok tadarus ni baru masuk hari ni yang hari ke-7. Bila sebut tadarus ni, duduk dalam kumpulan, buka TV Al-Hijrah selalu ada, takkan dah tak reti tengok. Tapi tak tahulah, dia orang tak suka tengok TV Hijrah, dia orang suka tengok Anugerah Suara Lagu. TV Hijrah kadang-kadang dah tunjuk dah pelajar-pelajar Darul Quran baca tadarus, dibimbing oleh seorang pakat baca yang ni dengar, perbetulkan bacaan. Ini kita buat tadarus, seorang datang duduk depan, kita dengar bacaan dia. Kawan-kawan yang lain tengok main handphone. Ni bukan tadarus, ni datang menghadap guru ngaji macam ngaji biasa tu. Lepas tu lagi isytiharkan, oh kami nak ambil ni ustaz, kita buat cepat ni kali ni. Hari ke-16 kita nak khatam. Khatam apa kalau dah main handphone? Tak kena kaedah ni. Ini jenis tadarus cari kain batik, kain pelikat. Kita bukan nak cari kain batik, kain pelikat. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu saya katakan kena betul balik kaedah yang kita buat. Kalau sebelum ni dia menjadi adat, tolong tukar balik dia menjadi satu ibadah. Jadi Ramadan ni tuan-tuan, kita dah lalui, dah orang katakan hari ni hari ke-7, nak masuk hari ke-8 dah besok. Kita harapkan dia ada perubahan pada diri kita, sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang juga selalu kita dengar berhubung dengan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Nabi sebut sama dengan doa yang selalu imam baca nanti. Doa yang ringkas yang selalu kita dengar Pak Imam bila selesai 2 rakaat, 4 rakaat, imam akan baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa. Doa ni bukan saja-saja dia baca ni. Pak Imam bukan saja baca. Nabi ajarkan bila mana kita bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kita nak baca, ini doa ringkas dia ada. Maksudnya ada sandaran yang kita buat. Maka sebab tu dalam Ramadan ni, sandarannya apa? Nabi dah sebut, man shama Ramadan. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan ni, bulan ni, imanan wa ihtisaban. Dia berpuasa kerana keimanan. Betul-betul sebagai orang Islam, aku berpuasa. Tak larat pun aku nak puasa juga. Setakat mana aku mampu, aku puasa. Tak mampu sangat, baru aku berbuka. Islam membenarkan. Tapi tetap akan puasa. Nak tunjukkan dia sedar diri dia orang yang beriman. Tapi berapa ramai orang Melayu kita yang tak sedar yang dirinya perlu keimanan. Datang Ramadan dia rasa macam bulan biasa. Puasa depan isteri, depan anak-anak. Tapi makan di belakang. Kita bukan nak cari pandangan makhluk, tapi kita nak cari pandangan Allah. Dan kita kena ingat, kita boleh menipu jutaan manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Allah yang Maha Esa. Kita menipu manusia ni tak dapat apa pun. Di akhirat besok, yang akan bantu kita Allah, yang akan tolong kita Allah, yang akan beri syafaat kepada kita Nabi, yang beri syafaat kepada kita Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut Iqra'ul Quran.
Nabi kata baca Al-Quran sebab Al-Quran ini pada yaumul qiyamah dia akan datang syafa'atus sahabat. Dia akan datang memberikan syafaat kepada sahabat yang membaca. Belum pernah mana-mana hadis, sama ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu, tak pernah kita jumpa hadis mengatakan ya berbasikallah, berfotengfaulah, bermain golf lah, berapa-apalah. Dia akan datang pada yaumul akhir memberikan syafaat kepada. Tak ada tuan-tuan. Al-Quran dia. Bukan salah berbasikal tu, tak salah. Ya. Tapi kalau kita main forward drive, forward boleh kedah berluka semua. Takkan nak kedah masa sikit untuk baca Quran, tak boleh. Oh susah ustaz. Susah lagi kedah tu. Hutan belantara tu, duit banyak-banyak pergi duk buang buat apa situ. Bukan kata tuan ni, cuma kata ni belah Afrika Selatan. Ya, kalau kena nak buat macam mana nasib lah. Tapi nak sebutkan bahawa Ramadan itu ini yang perlu kita baiki balik. Kita masih di awal. Walaupun dah 7 hari berlalu, tak apalah, kita anggap masih awal. Kita nak supaya kita memperbanyakkan ibadah dan saling tegur menegur di kalangan kita. Ustaz pun kadang-kadang lalai juga tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nampak, ustaz ni lalai ni ustaz, kena kembali semula ni. Ingatkan sebab apa? Lesen masuk syurga bukan di ustaz, bukannya tuan guru. Ya? Lesen masuk syurga ni adalah ibadah kita yang kita buat semata-mata mencari redha Allah. Bila Allah redha, Allah akan kurniakan kepada kita syurga. Dan sedikit demi sedikit saya harapkan dalam perjalanan Ramadan yang kita lalui ini, bukan sekadar kita membaca Al-Quran dengan kita tadarus Al-Quran, tetapi kita juga kena tadabbur, memahami isi kandungan Al-Quran. Doa yang imam baca bila selepas daripada sembahyang sunat tarawih tuan-tuan, saya pernah sebut tahun lalu, tak tahulah ingat tidak lagi, bahawasanya doa yang dibaca oleh imam bila selesai solat tarawih, kadang-kadang imam tu baca dengan penuh syahdu, kita ni nak mengaminkan pun rasa berat. Amin, amin, kuatlah sikit. Pak imam lagi banyak tenaga, dah habis baca surah panjang-panjang tadi. Sebab apa tak bertenaga? Sebab kita tak faham apa yang imam minta. Walhal kalau diterjemahkan balik doa yang dibaca oleh imam tuan-tuan, imam minta apa? Kurniakan kepada kita bidadari yang cantik. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau Pak Imam tukarkan translation. Wahai Allah, kurniakan kepada kami janda-janda yang cantik, wahai Allah. Oh, kita belakang amin. Cuma yang belakang tadi je lah slow sikit, amin. Tapi doa itu kita minta kepada Allah dikurniakan kepada kita bidadari, tapi kita buat macam tak indah. Maka sebab itu daripada bermula doa bukan sebagai adat, jadikan ibadah. Begitu juga dengan ibadah yang lain kita nak kita buat itu semua untuk mencari redha Allah. Dan kebaikan yang tuan-tuan dengar daripada mana-mana ustaz, para asatizah yang datang dan yang akan datang untuk menyampaikan tazkirah yang kita dapat itu, maka kita sampaikanlah kepada orang lain. Kita gunakan kaedah copy and paste. Kita bawa kebaikan itu pada diri kita, ahli keluarga kita, dan kita sebarluaskan kepada masyarakat supaya sama-sama dapat beribadah dalam mencari redha Allah agar kita bertemu di jannah. Hari ini kita tengok fashion masyarakat pun dah bertukar. Majlis kahwin, kalau dulu dia kata kami doa sampai kepada anak cucu, sekarang dia dah berubah dah. Doa kami sampai til jannah. Oh, hebat. Sampai til jannah, sampai jannah macam mana? Kalau pakai pakaian pun buka aurat tunjuk ke orang. Hari pertama jadi pengantin pun dah tak semayang. Macam mana nak menuju jannah? Maka konsep itu tuan-tuan mesti memahami kehendak selari dengan kehendak Islam. Kalau tidak, bubuhlah nama apa pun, Islamik macam mana pun, tetapi kalau amalan yang tidak Islamik, maka ke laut juga perginya. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan kita dapat meneruskan ibadah kita dengan kita mengharap benar-benar redha daripada Allah SWT. Kita hadir bukan kerana nak tunjuk kepada masyarakat kita hadir, tetapi kita nak kita hadir itu dicatat oleh para malaikat, bukan malam ini sahaja, tetapi sampai kepada penghujung Ramadan. Kerana penghujung Ramadan itulah adanya di sana bonus-bonus yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi